محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء ولنا وخصوصا إلى روح المرحوم أبو حميد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يسر ولا تعسر ربي امتمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بحكمتك فتوح العارفين وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmatnya pagi yang penuh keberkatan ini kita masih dapat bersama-sama di dalam satu majlis ilmu bagi menghuraikan penerangan daripada kitab Mutiara Minhajul Abidin, susunan daripada Sahibul Fadilah Syekh Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin Hafizahullahu Ta'ala, yang merupakan ringkasan sedutan daripada isi kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita sambung pendakian yang ke-6 yang telah kita baca daripada Kelantan pada 10 Disember baru-baru ini, yakni pada hari Jumaat yang lepas, di mana kita sebagai ahli ibadat di dalam perjalanan kita hendak menyempurnakan ibadat kita, tiba-tiba di hadapan kita ada penghalang. Dan penghalang yang ke-6 ini disebutkan sebagai Aqabatul Khawadih, yakni bukit perosak. Kalau tidak dijaga dengan baik ibadat kita, maka ibadat kita dirosakkan oleh sifat hati
yaitu riya dan ujub. Kata Imam Ghazali, sifat hati riya dan ujub ini seolah-olah penyamun di tengah jalan yang akan menyamun segala apa ibadat dan pahala-pahala ibadat yang telah kita kutip selama ini. Dan seperti mana yang telah dimaklumkan, kita sudah hampir di garisan penamat. Tiba-tiba kalau tidak dijaga dengan baik, hati kita takut, hati kita bersifat dengan sifat-sifat mazmumah, terutama sekali sifat riya, yakni ingin memperlihatkan kebaikan diri kepada orang lain, dan juga sifat ujub, yakni rasa perasan ataupun rasa hairan dengan diri, yakni menisbahkan kebaikan kepada diri, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka bagaimanakah kita hendak mengatasi perkara ini? Insya-Allah pagi ini kita akan sambung di muka surat 146, yakni penyembuh hakikat ikhlas. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Untuk melepasi diri kita daripada sifat riya, yakni ingin mendapatkan faedah daripada makhluk atau habuan-habuan daripada makhluk, tak cukup dengan habuan daripada Allah sahaja, maka penyembuhnya, kata Imam Al-Ghazali, ialah ikhlas. Apakah makna ikhlas? Makna ikhlas iaitu disebutkan di dalam kitab-kitab sebagai membersihkan kerja-kerja amal daripada perkara-perkara yang mengeruhkannya. Maknanya kita membersihkan amal kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal, kerana amal itu sepatutnya kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini ikhlas ada dua jenis, yaitu pertama, ikhlas pada amalan, yaitu keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan perintahnya, yakni perintah Allah, dan menerima ajakannya, yakni ajakan ataupun seruannya, seruan Allah. Ia bangkit daripada kepercayaan yang sahih, yakni yang mendorongnya, yang mendorong kepada ikhlas ini adalah i'tiqad yang sah ataupun i'tiqad yang betul, ataupun kita sebutkan ma'rifah yang betul. Insya-Allah dengan kita mengenalkan Allah dengan sebenar-benar kenal dan mengenalkan diri kita sebagai hamba-Nya, maka insya-Allah daripada situlah, daripada ma'rifah ini, daripada kepercayaan kita yang betul, ia akan mendorongkan kita bersifat dengan ikhlas kepada Allah, kerana Allah lah yang menjadikan kita, Allah lah yang memberikan kita segala-galanya, dan kita mengikhlaskan segala amal ibadat kita untuk Allah. Lawan bagi ikhlas ini ialah nifaq, ataupun disebutkan dalam bahasa yang moden ini hipokrit, iaitu ingin mendekati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebutkan munafik, orang yang bersifat dengan nifaq ini. Maka kita seharusnya menjauhkan diri daripada sifat nifaq ini, kerana
Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan daripada orang yang munafik ataupun orang yang hipokrit, yakni pada perbuatannya nampak macam menumpukan semata-mata untuk Allah, tetapi pada hatinya mengharapkan pujian ataupun habuan daripada makhluk pula. Baik. Ikhlas yang kedua disebutkan ialah ikhlas pada menuntut pahala. Tadi ikhlas dalam amalan. Maknanya ikhlas pada amalan adalah pada permulaan, yakni sebelum kita melakukan ibadat itu. Ikhlas pada menuntut pahala, iaitu keinginan untuk mendapat manfaat akhirat dengan amal kebaikan tersebut. Ini adalah pada pengakhiran perbuatan amal kita itu. Kesudahan amal kita itu semata-mata ingin mendapatkan manfaat dari segi akhirat dengan amalan kebaikan tersebut, yakni semata-mata ingin mendapat redha Allah dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Malah lebih cantik lagi, lebih elok lagi, kita tidak menuntut apa-apa daripada Allah. Kita mengikhlaskan semata-mata kepada Allah kerana terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak mampu kita nak membalaskannya dengan ibadat-ibadat kita. Tetapi apa yang penting pada kita ialah ikhlas kita membuat itu, terpulanglah kepada Allah untuk membalas apapun kepada diri kita. Lawan bagi ikhlas ini ialah riya. Lawan bagi ikhlas ini ialah riya, yakni menunjuk-nunjuk, iaitu keinginan untuk mendapat manfaat dunia dengan amalan akhirat. Makna kata amalan akhirat, amalan yang dituntut oleh Allah kita melakukan, tetapi habuannya itu ialah keinginan ataupun lebih-lebih daripada dunia, termasuklah pujian, harta, pangkat dan sebagainya. Riya ada dua jenis. Pertama, riya sepenuhnya, ataupun disebutkan juga di dalam kitab-kitab sebagai riya semata-mata, yaitu kamu inginkan dengannya, dengan ibadat kamu itu, manfaat duniawi semata-mata. Ini dia panggil riya semata-mata. Nampak saja seolah-olah tujuan ibadat itu untuk Allah, tetapi sebenarnya pada hatinya penuh dengan keinginan balasan dunia, yakni hendakkan pujian, hendakkan faedah, hendakkan pangkat, hendakkan kebesaran di sisi makhluk. Itu dia panggil riya semata-mata. Yang kedua, riya bercampur. Kamu inginkan manfaat duniawi dan akhirat, yakni seseorang itu di dalam melaksanakan amal-amal kebajikan termasuk ibadatnya, tetapi inginkan manfaat dunia dan juga akhirat. Dia tumpukan ibadatnya, dia hendak balasan dari Allah, dalam masa yang sama dia hendak juga habuan dari manusia, setidak-tidaknya puji manusia, ataupun habuan dalam bentuk harta manusia, ataupun pangkat daripada manusia. Maka ini disebutkan riya yang bercampur-campur. Kata setengah ulama, tidak akan berlaku pada orang yang arif, yang makrifah dengan Allah, ketika ingat boleh berlaku. Maknanya boleh berlaku, tetapi yakni bila lalai. Tidak akan berlaku
seseorang yang arif, yang kenal Allah, ketika dia ingatkan, tetapi dia mungkin boleh berlaku bila dia lupa dan dia lalai. Maka hendaklah kita sentiasa ingat bahawa Allah itu hanya memerlukan ibadat kita yang ikhlas dan tiada berkehendak daripada kita itu yang bercampur-campur, ataupun sebahagian untuknya, sebahagian lagi untuk yang lainnya, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, kitab yang mulia. Seperti mana di dalam surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya untuk mendapatkan habuan-habuan dan balasan di hari akhirat nanti, hendaklah dia beramal soleh dan janganlah sekali-kali melakukan syirik pada ibadatnya. Yakni bila sebutkan mengsyirik pada ibadatnya, yakni di dalam ibadatnya itu ada berkongsi faedahnya, yakni dengan Allah pun mau, maka habuan dunia dan makhluk pun dia mahu. Walaupun sekali, Allah Ta'ala tidak akan berjumpa dengan orang-orang begini. Baik. Adapun kesan ikhlas dalam amalan ialah, mengapa kita dituntutkan supaya ikhlas dalam amalan? Kata Imam Ghazali, ialah menjadikan sesuatu perbuatan itu sebagai pendekatan qurbah kepada Allah, yakni ibadat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita baca tadi pun, yaitu tujuan kita ibadat semata-mata mendekatkan diri dengan Allah dalam keadaan ikhlas kita kepadanya. Kesan ikhlas dalam mengharapkan ganjaran pula ialah, sebab ikhlas tadi ada dua. Pertama, ikhlas pada amalan. Ya. Yang kedua, ikhlas pada menuntut pahala. Maka ikhlas, kesan ikhlas dalam mengharapkan ganjaran pula ialah menjadikan amalan tersebut diterima, lalu diganjari pahala daripada perbuatan amal itu. Kesan nifaq ataupun hipokrit pula ialah, ya, orang yang munafik, orang yang bercakap ibadatnya itu semata-mata untuk Allah, tetapi hatinya juga berharap kepada habuan dunia. Maka apa kesannya? Ialah merosakkan amalan dan tidak menjadikan amalan itu sebagai ibadat yang mendekatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pula kesan riak? Kesan riak pula ialah amalan tersebut tidak diterima dan mengurangkan pahala amalan. Bukan saja amalan tidak diterima, malah orang yang riak itu telah melakukan dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sekarang kita teruskan dengan kedudukan ikhlas pada amalan. Amalan ada 3 jenis berkaitan dengan kedudukan ikhlas padanya. Jadi kita lihat amalan ini ada 3 jenis dan bagaimanakah kaitan ikhlas pada setiap amalan itu. Yaitu yang pertama, amalan ibadat zahir yang asal seperti solat, haji dan sebagainya. Para ulama mengatakan amalan tersebut memerlukan kepada kedua-dua ikhlas tersebut. Mana ikhlas pada amalan
yakni sebelum kita beramal, dan ikhlas pada ganjaran amalan, yakni selesai kita beramal, kita nak menuntut ganjaran pahala. Kedua, amalan batin, yakni hati, yang asal seperti yang paling dekat dengan kita ialah iman kita, sabar, tawakal dan sebagainya. Sebahagian ulama mengatakan amalan-amalan tersebut, yakni amalan batin atau amalan hati itu, tiada pada kedua-dua jenis ikhlas tersebut. Jadi sebahagian ulama mengatakan amalan-amalan tersebut tidak pada kedua-dua jenis ikhlas tersebut. Namun menurut Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yakni Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, banyak amalan batin yang asal memerlukan kepada kedua-dua ikhlas tersebut juga. Sebab apa? Sebab amalan batin ini perkara dalaman yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Yang ni tak ada riak. Hak ni bukan dia tak nampak. Hak ni amalan hati ni hanya Allah saja yang mengetahuinya. Baik. Yang ketiga, amalan adat yang dibenarkan. Yakni amalan adat yang dibenarkan, amalan yang harus, yakni persiapan untuk ibadat yang tak layak nak jadikan kita kata qurbah kepada Allah, seperti makan, tidur, berjalan dan sebagainya. Maka amalan tersebut perlu ikhlas dalam menuntut ganjaran tanpa perlu kepada ikhlas pada amal, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya amalan-amalan yang dibenarkan, yakni amalan-amalan yang harus kita buatkan, Jadi maka amalan ini kita perlu ikhlas dalam menuntut ganjaran, tanpa kita perlu ikhlas dalam amal, yaitu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhlas amal perlu disertai ketika amalan. Nampak? Ikhlas beramal perlu disertai ketika amalan, sedangkan ikhlas menuntut ganjaran boleh berlaku setelah amalan tersebut, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Maknanya ikhlas amal perlu disertakan daripada permulaan. Kita nak mula amalan itu, termasuklah ketika kita beramal dengannya, yakni beserta dengan perbuatan dari awal hingga akhir. Itu Kadangkala terkemudian daripada perbuatan itu, yakni setelah selesai perbuatan yakni ikhlas ataupun riya. Sebahagian ulama mengatakan pada amalan yakni ibadat fardu boleh memasukkan keikhlasan, yakni boleh dimasukkan keikhlasan pada amalan tersebut sehingga tempoh sebelum kematian, sedangkan ibadat sunat tidak begitu. Maknanya amalan-amalan, kata setengah ulama, amalan-amalan fardu boleh didirikan keikhlasan pada amalan tersebut hingga sampailah kita mati. Maksudnya yang buat ibadat fardu dengan riya boleh buat balik dengan bertaubat. Manakala yang menyertai ibadat sunat tidak begitu. Mesti disertakan ikhlas sejak mula buat lagi, yakni ibadat sunat itu. Yang fardu yakni wajib dari Allah, diharap darinya taufik dan kurnia Allah dalam menunaikan kewajipan itu. Yang sunat
hamba sendiri yang memaksakan dirinya buat. Kalau ikhlas dapat pahala, jika tidak tak dapat pahala, malah dosalah. Ya. Jadi bila berlaku keadaan begitu, ada peluang yang melakukan ataupun ada riak, bolehlah dia menggantikan balik dengan bertaubat kepada Allah dan mengqadakan yang mana dirasakan tidak sempurna itu. Adakah setiap amalan perlu kepada satu keikhlasan yang tersendiri atau bagaimana? Ini persoalan yang ditimbulkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Adakah setiap amalan masing-masing perlu kepada satu keikhlasan yang tersendiri atau bagaimana? Yakni adakah setiap amalan itu adalah perlu khusus untuknya ikhlas? Maka jawabnya, asalnya setiap amalan perlu kepada keikhlasan. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap amalan itu berdasarkan niatnya. Ya. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan ya bahawa amalan itu berdasarkan kepada niatnya. Namun jika ada 2 atau 3 amalan berangkai yang mana ibadat tertentu berkaitan dengan ibadat yang lain juga, maka memadai bagi keseluruhan ibadat itu dengan satu niat ikhlas. Contohnya, ibadat wudu dan solat. Maka memadai niat ikhlas itu pada ketika permulaan wudu lagi. Maknanya, sebelum kita melakukan wudu, kita niat untuk melakukan wudu kerana wudu itu bagi membawa kita kepada solat, maka memadakan ikhlas itu di ketika kita berniat ataupun ketika kita memulakan wudu itu bagi tujuan kita solat, maka memadalah dengan satu niat di situ. Menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala lagi, jika seseorang melakukan kebaikan untuk mendapatkan manfaat duniawi daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia masih riak kerana keinginan manfaat duniawi daripada ibadat, itulah maksud riak. Ini Imam Al-Ghazali sangat tegas di dalam huraiannya berhubung dengan menuntut faedah dunia. Kerana ketika kita melakukan ibadat atau melakukan kebaikan, amal untuk Allah, biarlah kita serahkan kepada Allah. Bukan kita tidak boleh menuntut, tetapi jangan lupa menuntut itu kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebab ada juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ada sebahagian mereka menuntutkan dunia dan akhirat, ada sebahagiannya menuntut akan dunia semata-mata. Maka Allah kata, aku berikan kepada mereka dunia, tetapi aku tidak berikan kepada mereka akhirat. Maka janganlah kita menuntut ataupun melakukan ibadat, tetapi menuntut manfaat dunia semata-mata. Ya. Ada satu kisah yang kita nak menceritakan di sini, bagaimana kita diceritakan bahawa satu malam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika bangun malam, ya, pada ketika itu ya ternampaklah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa orang sahabat yang mana mendirikan qiyamul lail, ya, di sisi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di Masjid Nabawi, yakni Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Maka dalam ramai-ramai yang mendirikan malam itu, yakni dalam solat malam itu, adalah sahabat yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Abu Bakar
radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terpandang akan Saidina Abu Bakar yang sedang semayang itu, Nabi agak takjub kerana melihat sahabatnya ini sedang menangis teresak-esak. Sehingga memikirkan apakah yang dirasai oleh Saidina Abu Bakar dalam keadaan solatnya itu. Pada besok hari di siang hari, maka berjumpalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan bertanyalah kepada Saidina Abu Bakar, apakah kelakuan yang malam tadi menyebabkan ketika solatnya dia menangis teresak-esak. Malu Saidina Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerana itu soalannya ikhlas datang daripada Nabi, maka berterus teranglah Saidina Abu Bakar menceritakan bahawa beliau telah membaca ayat Al-Quran atau firman Allah yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yakni yang berbunyi, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, maka apakah maksudnya? Maka ini daripada surah At-Taubah ayat 111. Maka maksudnya, sesungguhnya Allah telah membeli diri orang-orang mukmin dan harta benda mereka dengan menganugerahkan syurga untuk mereka. Ini apa kaitan dengan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Beliau bimbang bahawa Allah Ta'ala tidak membeli daripadanya, yakni tidak membeli dirinya dan juga harta benda yang beliau telah korbankan ya untuk agama, ya, kerana Allah Ta'ala itu membelikan diri dan harta-harta mereka itu dengan syurga. Kerana kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku takut diriku tidak bersih. Aku takut harta-hartaku tidak bersih. Sebenarnya tidak adalah makam pengorbanan daripada sahabat yang paling banyak hartanya disumbangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk faedah agama, melainkan daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka hendaklah kita sama-sama hitung-hitungkanlah. Ya, mudah-mudahan Allah membeli diri kita, membeli pengorbanan harta dan juga umur kita dengan dibalaskan dengan syurga. Mudah-mudahan insya-Allah. Menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala lagi, jika seseorang melakukan kebaikan untuk mendapat manfaat duniawi daripada Allah, maka dia masih riya, kerana keinginan manfaat duniawi dari ibadat itu ialah maksud riya. Allah berfirman, Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fil harsi, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi man wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Maksudnya, sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya mendapat faedah di akhirat, kami akan memberinya mendapat tambahan pada faedah yang dikehendakinya. Dan siapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata,
kami beri kepadanya daripada kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan, dan ia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak. Asy-Syura, ya, ayat yang ke-42. Jadi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala minta kita ikhlaskan ibadat kita, dan mohonlah kepada Allah, ya, ganjaran daripadanya di hari akhirat. Dan kita tidak terhalang untuk meminta dunia, tetapi jangan minta semata-mata dunia. Mintalah untuk dunia yang memberi kebaikan kepada akhirat. Bagaimanakah pula jika tujuan daripada keinginan dunia itu dari Allah Subhanahu wa taala agar dia bersifat ta'afuf, yakni tidak meminta-minta daripada manusia? Jawabannya, jadi ini Imam Ghazali buat soalan, ya, yang kemudian Imam Ghazali menjawabnya. Bagaimana pula jika tujuan daripada keinginan dunia itu daripada Allah agar dia bersifat ta'afuf, yakni dia minta dunia supaya dia tidak minta-minta dari manusia? Maka jawapannya, at-ta'afuf bukanlah pada banyak harta dan kedudukan, tetapi dengan mempunyai sifat qanaah, rasa mencukupi, dan kepercayaan terhadap kecukupan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, mintalah kepada Allah sifat qanaah dan tawakal kepadanya. Ini bila ada Allah anugerahkan sifat qanaah, yakni rasa mencukupi, maka tidaklah melakukan tamak, kerana takut bila dia bersifat ta'afuf, tidak minta-minta daripada manusia, adalah tujuan meminta-minta kelebihan daripada dunia kepada Allah, maka itu juga tidak memberikan adab yang baik. Kerana adab yang lebih baik ialah memohonkan kepada Allah dengan sifat qanaah, yakni berpada-pada dengan dunia tetapi berlebih-lebih pada akhiratnya. Jadi dengan maksud serahkan, ya, hal berhubung dengan rezeki dan harta itu kepada Allah dengan sifat tawakalnya. Maksudnya tidak timbul melakukan ibadat untuk mendapatkan kesenangan duniawi, kerana ta'afuf, yakni tidak meminta-minta, dan qanaah, tidak terbit daripada kesenangan duniawi, tetapi daripada hati yang murni, yang telah ditarbiyah dan disucikan, yakni tazkiyah. Ya, kita minta daripada Allah sifat hati yang baik, sifat hati yang mahmudah, sifat hati yang terbit daripada segala sifat-sifat yang baik-baik, termasuklah qanaah, termasuklah tawakal, termasuklah berpada-pada dengan kesenangan duniawi, tidak berlebih-lebih. Kerana bimbang yang lebih-lebih tadi membawakan kepada sifat-sifat mazmumah, membawa dan membuahkan kepada sifat tamak dan sebagainya. Adapun perkara-perkara kebaikan berbentuk adat, yakni berbentuk yang harus, yang dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, lalu ia menjadi ibadat yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada masalah jika ada niat untuk mendapat manfaat dunia daripada perkara-perkara kebaikan tersebut, kerana ia berbentuk adat kebiasaannya. Antaranya ialah seperti bekerja, yang merupakan adat dan ibadat dalam masa yang sama, namun diinginkan daripada bekerja tersebut adalah untuk mendapat kesenangan dunia juga dan sebagainya. Ini adalah dalam perkara-perkara kebajikan yang berbentuk harus, tidak berbentuk fardu. Yang dibicarakan tadi iaitu dalam ibadat-ibadat fardu, seperti solat, seperti pergi haji dan sebagainya. Jadi janganlah diminta-mintakan daripadanya itu, daripada Allah itu, iaitu meminta yang lebih, kerana
mengelakkan daripada meminta daripada manusia. Bukan itu jalannya, kerana kita dituntut oleh Allah melakukan ibadat-ibadat fardu. Lakukanlah dengan sebaik mungkin, kerana ia merupakan modal yang wajib kita laksanakan kepada Allah, dengan perlu kita meminta-minta habuan dunia. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, dalam hal kebaikan yang berbentuk harus atau kebiasaan, ya, seperti mana kita bekerja dan sebagainya, maka itu tidak dihalangilah untuk memintakan melalui pekerjaan itu kita mendekati dengan Allah, yakni diberikan jalan-jalan yang dapat akan jadi ibadat, dan dalam masa yang sama kita juga dapat memohon daripada Allah keberkatan daripada pekerjaan itu dengan dilimpahkan habuan yang sesuai kepada kita. Itu dalam hal-hal ibadat yang harus, bukan dalam hal-hal ibadat yang fardu. Begitu juga jika kamu ingin mendapatkan kemuliaan di sisi manusia atau kecintaan di sisi para masyayikh dan ulama. Begitu juga kata Imam Ghazali, jika kita nak mintakan kemuliaan di sisi manusia atau kecintaan di sisi para masyayikh dan ulama. Tujuan apa kita nak minta kemuliaan di sisi manusia dan kehormatan di sisi masyayikh, yakni para guru-guru, para ulama-ulama, supaya kita diberikan daripada mereka itu akan orang kata segala ilmu yang baik-baik, mendoakan kita, menyantuni kita dan sebagainya. Tujuan kamu daripada yang demikian itu, daripada mana? Kemuliaan di sisi manusia dan penghormatan di sisi para masyayikh, yakni guru-guru, adalah untuk mendapat kedudukan dalam membela mazhab kebenaran dan menjawab gulungan ahli bid'ah, menyebarkan ilmu, menggalakkan manusia untuk beribadat dan sebagainya, bukan untuk memuliakan dirinya sendiri atau untuk mendapatkan manfaat duniawi. Jadi jika niat persiapan untuk beribadat, maka jadi tak jadi riak. Ya, kerana niat untuk apa? Mendekati manusia ataupun masyayikh tadi, kerana niat untuk mendapatkan ilmu, untuk menyebarkan ilmu, mengajak orang beribadat, menolak bid'ah dan sebagainya. Jadi itu dibenarkan. Bukan untuk tujuan memuliakan dirinya sendiri atau untuk mendapatkan manfaat duniawi, seperti dilihat untuk diperlihatkan kepada orang, kita ini sudah berdekatan dengan orang-orang baik-baik supaya kita nampak lebih baik-baik. Itu nampaknya manfaat duniawi. Tetapi sebenarnya kita mengharapkan daripada kemuliaan di sisi manusia itu mudah bagi kita mendapat ilmu, beribadat, menyebarkan ilmu dan sebagainya. Maka semua niat tersebut adalah baik dan terpuji, tidak termasuk dalam bab riak, kerana itu semua pada hakikatnya adalah keinginan kepada akhirat. Mana keinginan pada akhirat? Ya, kita mendekatkan kepada masyayikh, ya, kecintaan kita kepada para masyayikh, kerana kita harapkan keberkatan mendekati mereka itu, mudah bagi kita mendapatkan ilmu, mengharapkan doa mereka, mengharapkan daripada limpah, kata daripada barakah mereka itu. Mudah-mudahan kita juga mendapat sebahagian daripada anugerah Allah kepada kita. Maka itu juga daripada hal-hal yang berkaitan dengan keinginan kepada akhirat. Tidak salah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, tetapi jangan ada niatnya itu dalam bentuk keduniaan. Baik, asal sifat riak. Sifat riak timbul disebabkan 4 perkara. Mari kita tengok
apakah usul ataupun asal punca sifat riya. Sifat riya yakni sifat kita kata menunjuk-nunjuk dalam ibadat ataupun niat untuk mendapatkan habuan keduniaan daripada ibadatnya adalah disebabkan 4 perkara. Pertama, tiada kejujuran dan kesetiaan dalam kehambaan. Masya Allah. Ya, tak ada jujur, tak ada setia dalam kehambaan. Yakni kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana Allah Subhanahu wa taala jadikan segala nikmat kepada seseorang hamba tersebut, lalu selayaknya lah dia, yakni Allah, dipuji daripada segala kurniaannya. Malah, yakni sedangkan ataupun akan tetapi hamba tersebut dengan ibadat yang masih berkurangan mahu dipuji pula. Sedangkan dia adalah hamba kepada Allah dan hanya Allah sahajalah yang layak mendapat pujian tersebut. Dah kita tahu bahawa banyak sangat kurniaan Allah kepada kita. Ya, dari kehendak Allah, ya, kita diciptakan, kita dibesarkan, kita direzekikan, kita dielokkan, kita disehatkan, kita diilmukan dan sebagainya. Maka dalam masa yang sama, masihkah perlu mendapat pujian daripada manusia? Tak cukupkah kita memuji kerana ibadat yang kita lakukan kepada Allah itu penuh dengan kecacatannya? Tak sempurna pun, tak padan nak bandingkan dengan nikmat Allah yang banyak, yang menjadikan kita itu semua rahmat dari Allah. Tak cukupkah rahmat Allah katanya, kata Imam Ghazali. Maknanya, kalau hendak juga daripada perhatian manusia, kamu itu tidak jujur, kamu tidak setia di dalam kehambaan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi punca asal riya, tidak jujur, tidak setia dalam kehambaan kepada Allah. Yang kedua, mengutamakan dunia berbanding akhirat. Akhirat lebih utama dan lebih kekal berbanding kesenangan duniawi yang sementara. Hanya akal yang lemah saja akan mengutamakan kerendahan dan kesementaraan berbanding ketinggian dan keabadian. Maka asal, yakni punca mengutamakan dunia ini lahir dari kurangnya merenung dan mengambil pelajaran di samping kelalaian yang berpanjangan. Jadi punca dia apa? Mengutamakan dunia ini sebab daripada kurang dia merenung, menilik dan mengambil pelajaran, ya. Maknanya dia lebih mengutamakan dunia sebagaimana Allah berfirman, "Man kana yuridu thawabad dunya fa 'indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira." Maksudnya, sesiapa yang mahukan pahala, yakni balasan dunia sahaja, maka rugilah ia kerana di sisi Allah disediakan pahala balasan dunia dan akhirat. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Maknanya, orang yang tidak merenung-renungkan firman Allah, orang tidak mengambilkan keberkatan daripada ayat-ayat Allah sebagai pengajarannya, dia akan menumpukan semata-mata kepada kesenangan dunia tetapi tidak kepada akhirat dan juga balasan-balasan daripada Allah. Ya. Jadi maka orang ini dianggap orang yang kurang merenung dan kurang mengambil pelajaran daripada ayat-ayat Allah. Yang ketiga, punca kepada riya. Mengutamakan makhluk yang tidak mahu meredaimu. Masya Allah, tabarakallah. Seseorang yang kaya sekalipun tidak suka orang mendatanginya untuk meminta sesuatu daripadanya. Bagaimana seseorang hamba itu melakukan sesuatu untuk mendapat pulangan daripada manusia yang tidak suka didekati. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pula sangat gemar untuk didekati dan diminta apa saja daripadanya.
Maksudnya di sini punca jadi riak, dia mengutamakan makhluk dan dia suka kepada redha makhluk daripada mengutamakan Allah dan redha Allah. Sedangkan makhluk itu tidak suka kepada orang yang mengutamakan dia dan meredai dia. Sebab dia sendiri pun tidak suka ya orang meminta-minta dan orang-orang yang berpura-pura, kerana dia boleh melakukan perkara ini kepada dia juga dan orang yang lain. Maknanya orang yang munafik, orang yang berpura-pura itu bukan saja dibenci oleh Allah, malah dibenci oleh manusia. Sedangkan Allah suka kepada makhluknya, hambanya yang meminta-minta daripadanya. Mintalah apa saja, merayulah minta kepadanya. Tetapi ingat, penuh dengan adab-adab sebagai hamba. Mintalah kepada Allah, bukanlah minta habuan daripada manusia. Sedangkan redha manusia itu tidaklah berkekalan. Redha manusia itu sebenarnya membawa kepada kehinaan. Sedangkan redha daripada Allah itu mengangkatkan kemuliaannya dan mendapatkan rahmatnya. Keempat yang menjadi punca kepada sebab-sebab riak, iaitu hendakkan redha makhluk yang hina lagi rendah. Ya, hendakkan redha makhluk yang hina lagi rendah. Ya, pada minggu yang lepas, pada hari yang lepas, hari Jumaat yang lalu, kita ada menceritakan bahawa telah buat kiasan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau boleh kita mendapatkan perkenan daripada raja dalam istana yang besar, mengapa harus kita mendapat redha dan perkenan daripada tukang sapu di istana itu? Itu ibaratnya, mengapakah bodoh sebegitu rupa? Kerana yang ada di dalam istana itu juga adalah raja yang kaya dan raja yang sangat-sangat pemurah dan kasih sayang kepada rakyatnya. Begitulah diumpamakan atau dikiaskan oleh Imam Ghazali bahawa mengapa memohon daripada manusia yang hina sedangkan kamu boleh mengharapkan redha daripada Tuhan yang Maha Tinggi. Ya, jadi keempat, ya, redha makhluk yang hendakkan redha makhluk yang hina lagi rendah, menyebabkan punca seseorang itu melakukan riya. Seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala mencari redha makhluk yang hina dan lemah. Redha mereka itu tidak mempunyai sebarang manfaat untuk diberikan kepada orang yang mencari redha-Nya. Jadi maknanya tidak manfaatlah kepada orang yang nak cari redha Allah kalau dia berhajat kepada redha makhluk yang hina lagi rendah. Ya, Allah akan sebagaimana kita sebutkan, ada hadis qudsi yang menyebutkan, mengapakah kamu datang menuntut daripadaku, ya, sedangkan ibadat kamu bukan untuk aku ketika di dunia dahulu. Ibadat kamu adalah untuk orang-orang tertentu, untuk makhluk-makhluk tertentu. Pergilah menuntut balasan daripada mereka kerana engkau bukan beribadat ataupun menyembah kepadaku, tetapi sebenarnya engkau menyembah kepada makhluk-makhluk. Begitulah ya yang disebutkan ya di dalam kitab ini, yang dihuraikan bahawa kamu lebih memerlukan redha makhluk, sedangkan makhluk ini berapa hari sangat nak ingatkan kamu. Ya, paling lama ya dalam tempoh satu masa yang terhad. Ya, kemudian dia membawa kepada yang lain pula. Ya, dan terusnya kepada lain pula. Maka lupalah akan manusia itu, sedangkan Allah tidak pernah lupa. Ya, sebelum kamu beribadat kepada Allah pun Allah sudah menciptakan kamu. Belum kamu beribadat kepadanya, Allah telah menjaga kamu di dalam rahim ibumu. Dan kamu belum beribadat kepadanya, Allah telah melimpahkan kasih sayang. Dan apabila kamu sudah melaksanakan ibadat pula, Allah bertambah-tambahlah kasih kepadamu. Maka
dialah yang maha pemberi, dialah yang maha rahmat, pemberi rahmat, dan tidak berputus-putus rahmatnya kepada kamu sehinggalah ya kamu orang kata bertemu dengan Allah dengan keadaan Allah redha kepadamu. Itulah orang kata uraian yang saya dapat beri kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini sehingga ke muka surat 154, dan insya-Allah pada hari Jumaat yang akan datang kita sambung dengan pencemar yang kedua, yakni sifat ujub, yakni perasaan kita kata apa, menghairankan diri, rasa takjub dan hebat kepada diri, lupa anugerah Allah. Maka ini penyakit yang besar yang menimpa seorang hamba ahli ibadat sehingga hilang segala pahala-pahala ibadat yang merupakan perompak atau penyamun di tengah jalan, yang mana ahli ibadat tadi sepatutnya merasakan bahawa apa yang dia perolehi itu bukan kehebatannya tetapi minnah, yakni pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala supaya dikasihi oleh Allah dan tidaklah tidaklah menjadi ibadatnya tadi binasa. Ya, segala yang baik itu daripada Allah, dan jika ada mana-mana kekurangan itu kelemahan diri saya sendiri. Ya, setakat itulah untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'assir. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shirara wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna qabla al maut tawbah wa 'inda al maut syahadah wa ba'da al maut jannata wa na'ima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.